Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, hari ini kita bincang tutorial alkin ya. Kita tengok soalan. Okey, state which of the following compound are saturated or unsaturated. Saya tulis kat sini je. Okey, kalau kata saturated maksudnya dia contain no multiple bond. Saturated. Unsaturated tu kalau ada multiple bond, double bond, single bond. Jadi saturated single bond saja Karbon-karbon single bond, karbon-karbon hidrogen ni saturated. So ini saturated. Ini unsaturated sebab ada karbon-karbon double bond. Okay, ini pun saturated. Ini cycloalkene ya, saturated. Ini unsaturated sebab contain karbon-karbon double bond. Okay, ini ada karbon-karbon double bond, unsaturated. Ini pun unsaturated. Okay, senang saja Unsaturated yang ada karbon-karbon double bond. Saturated yang karbon-karbon single bond, tak ada double bond, triple bond. Okay, give the impact name for the following alkenes. Okay, ini bukan dalam bentuk 3 dimensi. Ini bukan stereoisomers lah. Walaupun dia tunjuk dalam 3 dimensi tapi bukan stereoisomers. Ini tak ada cis-trans ya. Ini 2 carbon alkene, ethene. Okay, 2A, 2B. Okey, ini ada karbon-karbon double bond, alkene, ni penamaan alkene semua ni Jadi kita tengok, pilih cari rantai karbon yang berterusan dan panjang yang ada karbon-karbon double bond. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita numberkan daripada hujung yang dekat dengan karbon-karbon double bond. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sama je lah. Jadi nombor 1 daripada kiri atau kanan sama sebab dia akan jadi 3. Kalau saya nambakan ini nombor 1. Jadi 1, 2, 3. Jadi 3 hexene. 3 hyphen hexene atau hex3-ene pun boleh. Okey, ini kita cari rantai karbon yang berterusan dan panjang yang ada karbon-karbon double bond. 1, 2, 3, 4. Okey. Kemudian kita numberkan daripada hujung yang dekat dengan karbon double bond. Hujung ni lah. 1, 2, 3, 4 Jadi meta pada kedudukan nombor 3. Parent ni adalah 1 butene. So 3 hyphen meta 1 butene. Okey. Jadi nombor dengan perkataan ada hyphen, perkataan dengan nombor ada hyphen. Okay, ini D. Ini gelang parent sekarang. Ini cyclohexene. Ini gelang. Pada gelang, karbon-karbon double bond pada gelang, kita numberkan 1 dengan 2 ke arah substitut rendah. So, saya kena numberkan dari sinilah. 1, 2, 3 supaya beta dapat nombor 3. Bukannya 1, 2, 3, 4. Beta dapat 4 1, 2, 3, 4, 5. So, dia akan jadi 3, 5, 3,5 Dimetal. Metal ada 2. Dimetal cyclohexene. Jangan bubuh number karbon-karbon double bond tu dalam bila kita nak tulis. Okay, yang ini E adalah cyclopentene. 5 karbon. Ada karbon-karbon double bond 1,
Okay, so cyclopentane. Tak payah nak tulis nombor tu. Oh, ini dah bertindan. Okay, ini biarlah kita bertindan EF. Sebab ni bukannya, sebab saya buka ini, saya tengok file asal. Tak boleh, nanti kita check balik lah. Tak boleh tahu structure dia macam mana tu. Ataupun, oh ya, saya ada buku dekat sini. Saya tengok apa dia structure dia ni. Oh, okay. Dia tulis kat sini lah. Dia lari sikit. So, saya tulis balik dia punya structure. Okay, ini structure-nya ialah karbon-karbon double bond. Ada H dalam bentuk 3 dimensi. Dan ini sebab ada kumpulan yang berbeza dekat each of the karbon-karbon double bond tu. Maksudnya dia kena berbeza ini Yang ini tak sama dengan yang ini. Berbeza. Ini berbeza. Tak sama. So yang sama ni adalah H. Dia duduk sebelah-sebelah. Yang ini apa benda lain tak. Ini etil. Oh, etil salah tu. PH2, PH3. Berbeza. Dia kena, untuk ada stereo isomer cis-tran, kena setiap karbon-karbon double bond tu kena berbeza. Ini dia ada H dengan metil pada karbon double bond yang belah kiri, hidrogen dengan metal. Jadi berbeza. Pada karbon double bond yang belah kanan, dia ada H dengan etal. Jadi berbeza. Jadi kumpulan yang sama di antara dua karbon tu akan ada yang sama. Kalau dia bersebelah-sebelah macam ni, side by side ni kita panggil cis. So ini parent dia 1, 2, 3, 4, 5 karbon. Karbon double bond duduk nombor 2. Jadi dia adalah cis-2-pentene. Cis-2-pentene. Cis sebab dia halogen duduk sebelah-sebelah macam tu, side by side. Yang sama tu duduk sebelah-sebelah. Cis-2-pentene. Okay. Karbon double bond nombor 2 tu Okay, structure yang ke G, ini tadi adalah F. G ialah structure yang macam ni CH3, CH3, okay. So, karbon-karbon double bond dekat gelang kita letakkan 1 dengan 2. Jadi kita letak metal ni kedudukan nombor 1, yang satu lagi metal nombor 2 lah. So, 1, 2, dimetal, cyclopentene. Okay. H. Okay, ini dia buat gelang 6. Ada Cl sini. Saya padam sikit lah, dah rapat sangat Saya nampak tak? Kecilkan sikit. Gelang 6. Ada Cl. Jadi karbon-karbon double bond pada gelang ni 1 dengan 2, 1, 2, 3 lah. Jadi 3 kloro. Cl tu kloro, 3 kloro, cyclohexene. Okay. Kemudian I structure kat bawah ni. Okay, ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Double bond nombor 2. So 2 hexene. Okay, nombor 3.
Okay, nak drawkan ni kat sini tak muat, jadi saya buat kat ni. Okay, nombor 3. Okay, nombor 3, dia suruh draw. Soalannya ialah question number 3. Okay, 6, 5 metil, 3 heptene. Okay, baca daripada belakang. Belakang ni 3 heptene ni parent. Tengok belakang. Akil tu dia punya substituent. Jadi parentnya adalah 3 heptene. Heptene 7, so you buat carbon 7. Oops, sorry. Carbon 7, carbon double bond nombor 3. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, nombor 1 je saya daripada kiri. 1, 2, 3 ada double bond. Okay, kita buat yang ni dulu, nanti kita baru buat cis. Buat 2 dimensi dulu. Nanti kita buat 3 dimensi. Yang ni 3 dimensi sebab dia ada buat cis. Okay, pada 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ada metil. 3, 4, 5. Okay, like that Okay, so fokus pada carbon double bond, nak buat cis Fokus dekat carbon double bond. Sebelum tu kita tengok dulu. So dekat carbon double bond ni dia ada apa lagi? So dia ada H lah yang saya tak tunjukkan sini, dia ada H. Jadi kena pasti 4 tangan dia tu, 4 tangan ni kan 1, 2, 3, 4. Itu 4 tangan tu. Jadi dia ada apa? Jadi dia ada 2 karbon, etil, hidrogen dan this whole thing. Set butil ni. Jadi yang kita nak buat 3 dimensi. Jadi kamu buat diagonal planar. 3 dimensi diagonal planar macam ni. Diagonal planar. 120. Diagonal planar. Okey, kita buat cis, hidrogen tu kena side by side. Yang sama bagi setiap carbon double bond tu adalah hidrogen, kita kena bubuh side by side macam tu. Sama ada bubuh di atas atau bawah. Kalau dia opposite, satu atas satu bawah, that is trans. Kan kita nak buat cis. So ini ada 2 carbon, etil, so kita boleh condensekan dia, satu CH2, CH3. Okay, yang ini dia ada CH. Okay, kalau kamu nak buat dia branch macam tu pun boleh, atau nak buat kurungan pun boleh. CH2, CH3. Okay, so ini jawapan untuk cis. 5 metil, 3 heptene. Okay, so yang kedua. Question yang kedua ialah 4 bromo cyclohexene. 4 bromo cyclohexene, kita tengok parent. Parent yang belakang sekali, parent dia adalah cyclohexene. Parent dia. Parent cyclohexene gelang 6 lah. Gelang 6. Nak buat double bond kat mana pun tak apa. Okay, saya nak buat belah sini, double bond. Okay, ni 1, 2, 3, 4. Kita kira tu 1, 2, 3, 4. Ada BR. So 4 bromo cyclohexene. Okay, question number 3B Question number 3B. Question number 3C. Saya buat sini je. Okay, C trans to hexene.
Okay, cari parent dia. Parent dia adalah 2-hexene. Oh, sorry. 2-hexene. Buat dululah 2-hexene secara 2 dimensi. Jangan buat trans lagi ya. You confused. So buat 2-hexene. 2-hexene, 6 carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, double bond duduk nombor 2. Tengok apa ada dekat carbon-carbon tu. Dia ada H lah. Sebab kamu saya dah tunjukkan. Tinggal H. Ni ada CH3. Ini 1, 2, 3, 4. Ini ada H2. 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. H3. Jadi kemudian cari part tangan tu. Kita cari part tangan ni. 1, 2, 3, 4. So maksudnya dia ada buat secara 3 dimensi. Diagonal planar. Nak apa? Trans. Okay, so H dengan H tu pergi opposite. Yang sama tu adalah H. Yang sama tu adalah H. Yang sama tu adalah H. Jadi H tu kita bagi dia opposite. Sebab dia nak trans. So CH3. Yang ni ada 3 carbon lah. CH2, CH2, CH3. Jadi ini adalah trans 2-hexene. Yang tadi 2 dimensi tu tak boleh kata trans lah. Bila kita tunjuk dalam 3 dimensi, iaitu dengan sudutnya 120, baru kita boleh kata dia trans. Okay. Okay, kemudian C. D pula ya. Kita buat C. D pula. D3 dimethyl cyclohexene. Cyclohexene lagi. Okay, cyclohexene gelang 6. Ada 1 double bond. Nak buat di mana pula? Ni pun boleh. Okay, 3. 1, 2, 3. 3. Satu lagi pun 3. Ada metil. Okay. So ini 3 dimethyl cyclohexene. DE. Ini saya buat bawah ni. E. Okay, E ialah 2, 3 dimethyl 2 butin. Baca cari parent dulu. Cari parent dia. Parent yang belakang sekali. Parent 2 butin. Buatkan 2 butin. Butin 4 carbon. Double bond duduk nombor 2. Nombor 2 ada metal. Nombor 3 ada metal. Okey. Yang ni macam tu. Kita buka halogen lah. 1, 2, 3, 4. Okey, so ni 2, 3 dan metal 2 butin. Okey, E, F. Satu lagi F. F kita nak trans 1 bromo 2 butin. Okey, baca daripada belakang 2 butin 4 carbon. Double bond nombor 2. Nombor 1 ada BR. Tapi nak trans kan? Okey, cek ni dia ada apa lagi ni? H2 lah. 2, 3, 4. 1, 2, 3. So ni ada H. 1, 2. Ni ada H. Okey, ni ada H3. Okey, jadi fokus dekat carbon-carbon double bond. Buatkan 3 dimensi sebab kita nak trans. Dia tunjukkan dengan stereoisomer kita panggil ni. Fokus dekat double bond. Tengok 4 tangan dia tu. 4 tangan tu 1, 2, 3, 4.
Okay, part tangan tu kita buat secara 3 dimensi. Diagonal planar kita buat macam ni. Macam tu, macam tu, macam tu, macam tu. 120. So nak trans, so H yang sama tu adalah H lah. H yang sama. Ikutlah, kadang-kadang dia letak H, kadang tak. So dia nak trans, so oppositekan dia. So ini lagi satu tangan tu adalah CH3, satu lagi tangan tu adalah CH2Br. So yang saya lukiskan ni ialah trans 1 bromo 2 butin. Okey. Nombor 3. Okey, kita tengok nombor 4. Soalan nombor 4. Tengok soalan balik. Okey, nombor 4. Complete the following reaction. Dia suruh cari structure sebelum lukis dekat sini. Okey, yang ini alkohol. Kita tengok dia ni alkohol. Ini alkohol lah. Alkohol, betul dia ada major dan minor. Okey, jadi alkohol bila ada concentrated sulfuric acid panas tentu dia jadi alkin lah. Produk dia ni alkin. Tapi ada major minor. Okey, jadi sebelum ni saya kata macam mana? Tengok alkohol tu. Tengok alkohol. Tengok alkohol. Colorkan dia sikit. Okey, karbon yang ada OH. Tengok karbon ni. Okey, mana karbon sebelah pada karbon yang ada OH? Iaitu karbon. Tengok tangan sebelah dia. Okey, ni ada karbon. Ni ada hidrogen bawah. Ni ada karbon. Okey, dua karbon tu je lah. Jadi karbon yang saya colorkan hijau ni ada tak H? Oh, ada. Karbon tu dia attach dengan H. Kita nak tengok karbon tu dia attach dengan H tak? Karbon hijau ni, yang ni ada H dia. Jadi H hilang, saya bulatkan H dia. Sini H ni ambil satu. H ni hilang. OH ni hilang. So dah buang kat sini. Okay, H ni hilang. OH tu hilang, dah buang kat sini. Jadi ada tu possible lah. Okay, so kita tengok. Saya draw dululah yang belah kiri sekali tu saya letak depan ni. Tapi tak semestinya dia major. Nanti kita tengok dulu lah. Saya draw je dulu. Nanti kalau dia bukan major, kita cross ganti dengan minor lah. Okay, jadi bila H tu hilang, daripada CH3 tu jadi CH2 lah. CH2, double bond dah jadi. OH hilang, CH, H ni tinggal. Pada karbon yang sama ada OH tu, yang sebelah sini kita salin saja. CH3, CH3, tu dia ada H. Okay. Check tengok hidrogen cukup tak. Patutnya cukup lah. Kita buang siap-siap dah. Okay. Okay, yang lagi satu yang double bond belah sini pula. Okay. Dia besar sangat. Okay, sebelah sana pula. Jadi CH3 ni kekal. CH3. Single bond. C, OH tu hilang. H ni kekal. Double bond sebelah sini pula. OH dan H tu akan hilang. So C, CH3. CH3. Okay. Jadi ada dua alkin sajalah. So dia ada major minor, kita check dia punya R. Remember set Z. Ni set Z. Set Z rule. Yang dia tengok karbon-karbon double bond yang mana banyak R. Mana banyak karbon. Kalau 4R itu paling stable major product. Jadi kita kena cari R dia berapa lah. Jadi kamu check dekat karbon-karbon double bond apa 4 tangan dia tu. Check dekat 4 karbon double bond. Ya, apa dia 4 tangan. Ni maksudnya ni dia ada 2 H ni. Ni 2 tangan dah. Ni H. Ini alkyl dia. Saya bulatkan alkyl dia. So alkyl dia yang ni.
4 tangan kan? Nampak tak 4 tangan? C, H, H, double bond, C ada H, lepas tu ada isopropyl ni. Jadi ini 1R sajalah. Alkilnya 1, lainnya 3 tu hidrogen. Okey, boleh faham? So ini 1R. Ya, boleh nampak tak? Okey, yang ini saya tunjukkan 4 tangan dia tu nah. Tangan dia. Ni satu tangan, 1, 2, 3, 4. Tu 4 tangan dia tu. Macam kita tengok atas ni, 4 tangan. 1, 2, 3, 4. Okey, dia carbon tak? Ujung tangan 4 tangan tu ada carbon tak? Dia ada berapa alkil lah. Berapa alkil? Alkil dia ada 1. Ni hidrogen, satu lagi tangan. Ni 1 alkil, ni 1 alkil. So yang ni 3R. So yang ni yang major. Yang lagi banyak alkil, lagi stable, major product. So ini minor lah. Okey, itu peraturan Said-Zeth. Sekiranya alkin yang terbentuk tu ada campuran alkin, mana yang hasil utama yang lebih stable. Kamu cari alkin yang banyak akal attach pada carbon-carbon double bond. 4R more stable than 3R banding dengan 2R banding dengan 1R banding dengan tak ada R langsung. Okey. Okey, lepas tu jadi itu tadi A adalah penyediaan alkin lah daripada alkohol guna concentrated sulfuric acid panas. Okey, yang bawah-bawah ni semua ni adalah reaction of alkin. Alkin duduk belah kiri. Jadi reaction of alkin dia follow Markovnikov. Reaction Markovnikov. Electrophilic addition. Dia Markovnikov. Untuk addition. Markovnikov dulu pula kita nak tengok dia reaction ni adalah electrophilic addition. Okey. Jadi alkin dengan hidrogen gas dengan ada catalyst palladium. Jadi dia akan masuk je dekat carbon-carbon double bond tu, addition. Jadi yang masuknya H dengan H. Yang masuk adalah H dengan H. Kami tengok je kat sini reagen dia. Hidrogen masuk dekat carbon double bond. Jadi daripada alkin jadi alkane lah. Okay, jadi saya buat structure tu lebih kurang macam tu je. Reagen dia tidak sorry. H3 CH3 C atas ni CH3. Okey, saya nak tunjukkan tangan H tu pun boleh. Okey, H dah masuk. Ini tadi double bond jadi single bond. CH, H dah masuk. Jadi 2 H masuk dekat carbon-carbon double bond tu. Satu setiap satu. Dia jadi alkane. Alkane jadi alkane. Kena guna hidrogen, palladium. Kalau ada double bond lagi banyak lah hidrogen gas kena letakkan. Untuk satu carbon-carbon double bond, 1 mol hidrogen gas. Kalau ada 2 carbon double bond, kena ada 2 mol hidrogen gas. Okey, itu hydrogenation. Campur dengan hidrogen. Okey, sekarang campur dengan klorin pula. Klorin ini dichloromethane, dia ni inert. Dia tak take part in the reaction. So macam tadi juga kita masukkan tadi HH, sekarang kita masuk ClCl. So senang je kita tengok dekat carbon-carbon double bond. Kamu tak mau tunjukkan ikatan carbon Cl bond pun tak apa. Nak condensekan dia pun boleh. Tapi saya di sini saya tunjuk je lah. Nak bagi nampak sikit. Okay, you just condense saja pun boleh. So ClCl masuk dekat dua-dua carbon double bond.
Like that. Cl masuk. Okay, saya colorkan. Saya colorkan daripada tadi Cl tu. Ini hidrogen masuk, ini Cl masuk. Yang lain-lain semua tersalin je. Okay. Bromin. Ini karbon tetrachloride ni samalah dengan dichloromethane. Both are inert juga lah. Sama je. Tapi karbon tetrachloride jangan kita guna dah. Okay. So gelang tu tetap gelang. Double bond tadi tinggal single bond. Br masuk. Br masuk sini, Br masuk sini. Okay. Kalau you nak buat Br duduk tempat lain pun tak apa juga. Sama je maksudnya. Asalkan ada dua Br bersebelahan. Faham je lah. Okay, tu bromin dalam inert solvent. Reaction pada alkin. Ini halogenation. Dia panggil halogenation. Nak bahas dengan halogen dalam inert solvent, halogenation. Dia jadi dihalide. Okay, jadi yang atas tadi tak ada masalah. Semua-semua tu yang kita nak masukkan kat karbon benda yang sama. Tapi sekiranya kita nak masuk dua benda yang berbeza. Tapi untuk contoh cyclohexene ni tak ada beza jugalah. Untuk yang F tu mungkin yang F tu berbeza. Okay, sekarang kita nak masukkan H dengan Br. Sekarang kita nak masukkan, yang ni tadi kita masukkan bromin. Oh, sorry. Ni masuk bromin, so Br masuk. Sebab dia inert solvent yang ada, tak take part. Okay, sekarang kita nak masukkan H dengan Br. Dua benda yang berbeza, H, Br. Tapi untuk cyclohexene dia akan dapat same product lah. You letak kat mana-mana pun tak apa sebab sama saja number of hydrogen pada karbon-karbon double bond tu. Dia ada dua-dua ada satu. Dia tak ada masalah you letak kat mana pun. Maksudnya ini hydrogen dia sama. Kalau nanti kat karbon-karbon double bond hydrogen tak sama, then baru kita kena fikir H nak letak mana, Br nak letak mana. Mungkin contoh G. Yang ni, yang F ni peroxide pula. Yang G lah. Okay, nanti kita tengok Okay, yang ini tak ada masalah. You nak letak H kat mana-mana. Sebab number of H kat karbon double bond tu sama. Okay. So, kita letak H sini. Ni H yang asal saya letaknya. Dia kata patutnya tak letak H tu kan. Tapi saya letak ni H yang baru masuk dan Br. Okay, ni H dan Br yang baru masuk. Macam tu lah. Skeleton kamu tak mau letak H semua tu, H tak letak tak apa, tinggal Br je. Dia akan jadi bromocyclohexane lah. Okay, untuk yang ini HBr juga, tapi belakang dia kamu nampak ada peroxide. Ini HBr tapi belakang tadi HBr saja. Ini ada peroxide. Okey, peroxide ni dia akan memberikan anti-Markovnikov. Magnesium dia tak sama macam E tadi. Dia ni anti-Markovnikov. Anti-Markovnikov. Dia sebab dia melibatkan peroxide. Jadi dia penghasilan free radical. Jadi dia jadi opposite. Sepatutnya kalau mechanical, kalau Markovnikov, H tu iaitu electrophile add pada karbon-karbon yang banyak hidrogen. Tapi kalau anti-Markovnikov add hidrogen tu electrophile add pada karbon yang kurang hidrogen. Okay, jadi you tengok karbon-karbon double bond yang kata kurang lebih hidrogen ni adalah karbon-karbon double bond. Tengok dekat karbon-karbon double bond, karbon mana karbon double bond tu yang banyak hidrogen. Tengok karbon-karbon double bond. Okay, yang sebelah kiri ni dia ada 2 hidrogen.
Dia ada 2 hidrogen. Tengok kat karbon-karbon, jangan pening ya. Tengok kat karbon-karbon double bond. Okey. Jadi ada 2 hidrogen. Karbon sebelah sini, dia ada 1 hidrogen, satu lagi metal. Jadi yang karbon yang banyak hidrogen, karbon yang kiri lah. Jadi sekarang ni anti-Markovnikov. Jadi H ni, iaitu elektrofil tu, kita tambah pada karbon yang kurang. Jadi Br duduk dekat hujung lah. Maksudnya dia jadi CH2, letak macam tu. Br pergi sini. Br, ini single bond, dan double bond ada single bond. CH, H pergi kat sini. CH3. Jadi H masuk dekat karbon yang kurang hidrogen. Itu anti-Markovnikov. Kalau Markovnikov, H tu masuk dekat karbon yang lebih banyak. Tapi ini ada peroksida jadi anti-Markovnikov. Jadi H masuk dekat karbon yang kurang hidrogen. Karbon-karbon double bond dia masuk dekat karbon-karbon double bond yang kurang. H iaitu elektrofil masuk pada karbon-karbon double bond yang kurang hidrogen. Sebab anti-Markovnikov. Kalau Markovnikov, H tu kena masuk dekat karbon-karbon yang banyak hidrogen. Contoh yang ini pun contoh pun tak berapa nak nampak Si tak nampak juga. Yang ni karbon double bond. Karbon-karbon double bond ni dua-dua tak ada H. Dan dua-dua ada metal. Kalau dia letak metal more interesting lah, tapi ni dua-dua metal. Jadi maksudnya you letak kat mana pun tak apa. You dapat same product. Jadi satu produk saja dia akan terhasil. Okay. So ini ada metal. Okay, let's say saya letak atas ni H. Bawah ni metal. Dan saya letak Cl sini. Jadi H you letak atas ke, H you letak bawah ke, produk dia sama saja. Okay, itu G. Yang ini draw the structure formula of product form when HBr is added to the tambah HBr. Jadi ni nak tunjuk Markovnikov lah ni. Nak tunjuk Markovnikov. Sebab tambah HBr. Dua benda yang berbeza. Okey, kita tengok structure ni. Kalau kamu tak nampak, kamu buka sikit bagi nampak. Dia CH3 ada 2. C ada H, ada etil. Jadi karbon-karbon double bond tu yang banyak H adalah karbon ni lah yang saya tandakan ni Karbon yang banyak H adalah karbon ni. Dia ada satu H. Karbon lagi satu tu tak ada H, dia ada etil, dia ada 2 etil. Jadi karbon ni yang banyak H, dia ada satu H. Lagi satu tu adalah etil. Kamu boleh nampak tak? Ni dia ada metil, double bond, C ada hidrogen, lepas ni dia ada etil. Jadi karbon-karbon double bond ni yang kita kata banyak H lah. Sebab karbon sebelah lagi satu karbon double bond tu dia ada metil, 2 metil tak ada hidrogen. Karbon-karbon double bond dia terikat dengan hidrogen ke tak? Dia terikat dengan alkil yang kiri ni, karbon double bond yang kiri. Dia terikat dengan metil. Jadi bukan H. Karbon yang saya tandakan hijau ni, dia ada satu H. Itu kira banyak H lah tu. Satu H, yang tadi tak ada H. Jadi nanti elektrofil akan tambah dekat karbon yang banyak H tu lah. Itu Markovnikov lah.
iaitu H tu sebagai elektrofil, dia akan tambah. Nah, yang elektrofil tu H lah. Elektrofil tu H, kita tambah dekat karbon yang banyak H, karbon-karbon double bond. Okay, boleh faham tak? Elektrofil, elektrofil iaitu H akan ditambah pada karbon-karbon double bond yang banyak H. Karbon double bond yang attach dengan H. Kalau lagi banyak, dia akan pergi kat situ. Dia ada sebab lah, tapi ada moment saya tak nak terangin, just sampai dululah. Okay. Kalau kita buat bermukeza, baru kita nampak lah sebenarnya kenapa. Okay, jadi struktur tu you boleh salin. Jadi bila H pergi dekat karbon yang banyak H, Br pergi kat karbon lagi satu lah, double bond. Maksudnya, jadi sini dia, you boleh tulis macam ni, tak apa, tak mau buka dia pun boleh kalau you faham. Jadi CH3 2 ni kekal, C. Okay, yang karbon ni, Br akan pergi kat situ, sebab dia karbon yang kurang H. Dia nak tunjuk single bond boleh. Di sini dia ada H, nanti H pergi sini. Yang lain dia kita salin. CH2, CH3. Okay. Jadi nampak tak? H tu dah pergi pada karbon yang H tu iaitu elektrofil dah pergi pada karbon yang banyak H. Karbon yang hijau tu saya tunjukkan. Karbon yang hijau ni karbon yang banyak H. Karbon satu lagi tak ada H. Dia ada alkin, metil. Jadi itu Markovnikov rule lah. Jadi dia merupakan major product. Pertama kena tengok soalan kalau kata sebab dia kata off, so daripada alkin ni campur dengan HBr kalau nak buat equation sudah jadi produk dia inilah alkin, haloalkin. Alkin campur dengan HBr dia jadi haloalkin. So major produk ni yang ini. Kalau kata dia nak minta minor product, patut dia kena highlight kat sini dia nak produk macam mana lah, minor ke major. Okay. Tapi yang pasti kalau you nak buat semua produk yang terhasil, kamu kena label lah major, minor. Kalau tak, you just tunjukkan major sahaja. Tulis yang produk yang major sudah. Kalau minor tu maksudnya dia terbalik lah. Kalau soalan minta minor juga kamu buat. Kalau dia tak minta tak payah. Sebab ini dia kata name the rule involved tu maksudnya Markovnikov. Rule involved adalah Markovnikov. Jadi kita tunjuk itulah kalau kamu tunjuk major product pun dah okey dah rasanya. Kalau tunjuk major pun okey dah. Dah lah. Kalau nak tunjuk minor, then pun tak apa. Saya tunjuk major saja. Aturannya adalah Markovnikov. Okey, untuk yang B, sabut sangat tak nampak Saya buat kat sini pula. Kita nak B dia ni, structure dia. Kat sini Question 5B. Dia buat 1 meter cyclohexene. Okey, so sekarang macam tadi cari karbon-karbon double bond. Ini karbon-karbon double bond. Karbon ni dah bentuk skeletal lah. Okey, mana yang banyak H antara dua karbon ni?
Ini 1, 2, 3, 4. Jadi karbon yang ada metal tu dah tak ada H dah. Kalau kamu tak nampak, saya kena buka sikit lah. Kan kita kaji tengok sini double bond. Ini sebelah sini So, sini dah ada metal. 1, 2, 3, 4. Ni 1, 2, 3. Ni ada H. Okay. Karbon yang banyak H, karbon yang bawah. Karbon ni. Lama. Okay, padam. Karbon yang bawah ni yang banyak H. Karbon hijau tu banyak H kan sebab dia ada satu H. Yang atas dia, kalau dia sambung karbon-karbon sebelah tu akil lah, bukan H. Sebelah-sebelah ni karbon. Gelang-gelang kan karbon. Ada karbon dia bukan H. So yang karbon bawah yang hijau ni saya tunjukkan ni dia ada H. Jadi nanti reaction dengan HBr, hidrogen tu sebagai elektrofil. Sebab dia pergi kepada karbon yang banyak H. Markovnikov. Jadi maksudnya daripada double bond jadi single bond. Ini tak kacau atas ni CH3. Tapi H dah pergi bawah, Br pergi sinilah kat karbon double bond. Br pergi sini. Dan bila tak ada double bond ni, dia tak ada ini, double bond ni tak ada. Tangan jadi kat ni. Macam tu. Jadi macam tu kan. Bila dah tak ada double bond, jadi tinggal 3, kena tambah 1. Br masuk situ, H masuk bawah ni. Jadi ni H yang sedia ada. Ini H yang baru tambah. H yang sedia ada. Kalau you tak tunjuk langsung senang. Dua-dua H ni. Sebab kita buat skeletal kan. Tak payah tunjuk pun tak apa. Sebab saya nak ajar kamu ni, saya tunjuklah. Saya kata tak tunjuk you tak nampak pula. Saya kata you tak payah tunjuk H dah sebenarnya. So H masuk sini, Br masuk yang atas. Sebab H pergi pada karbon double bond yang banyak H. Karbon bawah. Okay, so itu sebagai major product lah. Kalau minor product, ini major lah. Kalau minor maksudnya terbalik lah. Kalau dia tulis, minta structure minor, kamu bagilah. Dia buat A plus B, A major, B minor. Lukis lah minor. Faham lah. Markovnikov ni major product dia lah. Okay, B. Kemudian nombor 6. Nombor 6 pun saya letak sini. Okay, nombor 6 ni dia suruh buat structure formula of the product form when one butene react with the following. Okay, structure one butene dulu. Nampak dah. Dia pergi cek dia pula. Question number 6 yang ni. One butene. Okay, one butene 4 karbon. Double bond duduk nombor 1 lah. Jadi yang hujung ni dia ada H, Ni dia ada H. Jadi karbon yang hujung sekali lah karbon yang banyak H. Jadi kalau dia masukkan, mula-mula masukkan HBr. Okay, suruh tulis produk saja kan. Okay, saya tulis produk saja.
A bila campur dengan HBr, so produknya jadi, cepat tentu H akan duduk kat karbon yang banyak H kan. Jadi CH3 sebab kondens dah, boleh faham tak? Daripada CH2 ada CH3, CH, Br mai. Sebab dalam kurungan kat karbon yang kurang H. Dan belakang ni CH2, CH3. Senang. Okay, A, B hidrogen tambah hidrogen platinum. So produknya ialah jadi alkin lah. CH3, CH2 tambah HH dua-dua. CH2, CH3. So dia jadi daripada 1 butane jadi butane. C, klorin. Klorin dalam dichloromethane. Okey, masuk CaCl. So CH2 kurungan Cl, CH kurungan Cl, tak berkurungan pun tak apa. CH2, CH3. D pula. Cheminophore coal alkaline. Okay, ini Bayer lah Bayer test. Bayer's test. Okay, so dia jadi diol. OH masuk. CH2, okay, ada OH. CH ada OH. Yang kedua-dua karbon tu jadi OH. CH2, CH3. Okay, itu nombor 6. Nombor 7. Question 7. Question 7. State the case. Define SETZEF. Okay, definition SETZEF. Kamu boleh tengok kan SETZEF. Kamu boleh rujuk nota. SETZEF rules in elimination reaction for the formation of alkene. The major product alkene, the most stable alkene is on with alkyl group. 4R more stable than 3:2:1 bandingan no R. Okay, tengok nota. Okay, B, consider the reaction below and state the major and minor product based on SETZEF. Kita tengok ini bila dia bagi structure ni, kita tunjuk karbon saja boleh. C ada OH, CH2, CH3. Jadi remember, tengok karbon yang ada OH, tengok karbon tepi-tepi dia. Tengok karbon tepi dia, karbon ni dengan karbon ni. Karbon-karbon tu ada H kan? Yang ujung ni ada 3 H, CH3. Yang ke kanan tu H ada 2. Jadi hilangnya H tu dan OH akan ada double bond. Jadi dia punya ada 2 possible alkene lah. So saya bikinkan structure alkene dia. So dia jadi C double bond. C, OH hilang. C kan. Satu lagi adalah double bond sebelah sini. Double bond C. Jadi dua benda yang berbeza lah. Letakkan hidrogen. Ni H ada 2 lah. 2, 3, 4. 1, 2, 3. H ada 1. 1, 2. H ada 2. 2, 3, 4 kan. Ni H ada 3 lah. 3, 1, 4. Ni H ada 3, 3, 1, 4, 1, 2, 3, H ada 1. 1, 2, 3, H ada 1. Ni H ada 3 ujung sekali. Jadi, yang manakah major? State the major and minor product. Okey, tengok yang the first one ni R dia ada berapa. Karbon double bond yang hujung sekali ni H dia ada 2.
Carbon sebelah tu ada H ada 1. Jadi R dia ada 1 saja. 1 R. Okay, carbon ni ni dia ada CH, dia ada metil ni ada. Jadi tengok 4 tangan ni. Saya buat dalam keadaan kondes ni. Kamu tak nampak, kamu buka sikit lah. Dia 4 tangan itu yang macam mana. Cari 4 tangan dia tu. Dia ada H, dia ada metil kan. Jadi alkil 1. Sebelah sini dia ada H, dia ada metil. So alkil dia ada 2 lah. 2 R. So ini sebagai major. Ini sebagai minor. Sebab 1 R saja. Okay, so itu nombor 7. Okay, question nombor 8. Question 8. Question 8, dia buat mind mapping. Complete the reaction scheme. Okay, kita buat tengok. Kita bagi besar sikit ni. Boleh adjust lah. Okay, ya. Saya buat sini semua. Question 8. Okay, ini cyclo. Dia buat ni tak ada beza lah. Tak nampak lah dia punya Markovnikov tu. Tak nampak sebab dia sama H. Cyclohexene. Okay, senang sangat lah kalau macam tu. Kan? Dua-dua carbon double bond ni, dua-dua ada satu H. Setiap satu carbon double bond tu satu H. Jadi tambah kat mana pun tak apalah. Dia end up satu produk saja. Jadi HCl yang A itu adalah dia jadi chlorocyclohexane dah. Tambah H dengan Cl. Yang B tambah hidrogen, platinum, jadi B. Ini jadi cyclohexane lah, tambah HH. Macam Markovnikov tak nampak lah kat sini. Okay, yang C ni, anak panah dia terbalik macam tu kan. Maksudnya daripada C jadi alkin. Penyediaan alkin. Bila guna concentrated sulfuric acid panas. Jadi kena guna alkohol lah. Kamu letak balik je H dengan OH dekat carbon-carbon double bond tu. Bubuh je kat mana-mana pun tak apa, sama saja. Cyclohexanol lah. H tak letak pun tak apa kat situ. Maksudnya dah faham lah sebab buat skeletal. Okey, yang ini bila dia kata D, lepas tu reagent dia ni Bayer ni, KMNO4. Dilute dengan coal. Ni Bayer tambah OH dengan OH kat carbon-carbon double bond. So buat je. Sebenarnya kamu buat OH duduk kat mana pun tak apa sama. Tapi asalkan karbon-karbon bersebelahan. Okay, plus dengan MnO2 lah. From precipitate. Ini tambah E kan. E adalah bila tambah klorin dengan dichloromethane. Solvent dia. Jadi tambah ClCl lah dekat carbon-carbon double bond. Cl. Dan F ni tambah air berasid. Air berasid tambah H dengan OH. Kalau okay, sebab dia sama banyak H. Okay, itu dia punya produk dia. Saya bukakan. Ini. Macam tu, senang sangat lah yang ni. Okay, nombor 8.
Nombor 9. Question number 9. Question number 9. Propose a chemical test to differentiate between pentane dengan pentene. State the observation and write the equation involved. Selalunya kalau nak chemical test, kita boleh buat dua test. Untuk membezakan alkane dengan alkane, kita guna sama ada Bayer test ataupun bromine test. Kalau bromine test, kena buat in the dark lah supaya satu tindak balas, satu tidak tindak balas. Okey, sekarang saya nak buat Bayer test. Jadi testnya Bayer test. B-A-E-Y-E-R, Bayer test. Reagentnya adalah Chem4 basic atau Chem4 dilute basic cool. Room temperature pun boleh. Jadi apa yang kamu kena buat? Okay, buat macam table. Jadi pentane dengan pentene. Pentane. Jadi dengan perkataan pun boleh lah. Nanti buat structure dia bila buat equation. Bila chemical test ni kena ada equation dengan observation. Pentane dengan pentene. Buat table. Jadi observation dia. Observation. Bila dengan Bayer test, pentane dia tak ada carbon-carbon double bond. Jadi tak ada tindak balas lah. Jadi KMNO4 ni mana dia purple. So observation dia purple color remains. Purple color of KMNO4 remains unchanged. Kalau pentene dia ada carbon-carbon double bond. So purple color of KMNO4 decolorized. Solution become colorless, we mentioned, and brown precipitate. Brown precipitate form. Brown precipitate tu MnO2. Okay, kalau kita nak buat equation. Equationnya. Okay, pentane. CH3, CH2, 5 carbon CH2, CH2, CH3. 1, 2, 3, 4, 5. Make sure buat betul. Okay, saya tak muat ni, saya buat ke bawah lah. Dengan KMNO4. Basic boleh tulis, cool. Boleh tulis no observable change. Jangan tulis, kalau dia sensitive, tak boleh tulis no reaction tu. Okay, bagi pentene ni maksudnya one pentene lah. Double bond duduk dekat di hujung. CH2, carbon pertama CH2, CH, CH2, CH2, lebih tak satu. 3, 4, CH3. Plus dengan KMNO4. Cool. Okay, kalau boleh KMNO4 tu you buat plus lah dekat dia. Plus betul buat nak panah. Macam ni lah. Saya padam bagi elok sikit. Plus KMNO4. Plus KMNO4. Nak panah tu tulis dia punya hydroxide ion dengan cool. Macam tu. Plus dengan KMNO4. Nak panah tulis hydroxide ion cool. Jadi ini dia akan jadi diol. Bayer test dia jadi diol. Dia jadi ada 2 OH. So CH2. Kita nak tunjuk tangan pun boleh. CH, ada OH. Make sure joining dia betul. CH2, CH3 plus dengan MnO2.
solid. Ni dia precipitate. Nampak nak panah turun ke bawah. Okey, itu nombor 9. Oh, dah habis dah saya tambah slide lagi. Okey, nombor 10. Okey, nombor 10. Ini banyak yang tanya saya nombor 10 ni. Nombor 10, dia kata show how the following compound can be prepared from the starting material given. Bila dia buat soalan dia tu, dia buat cyclopentane from cyclopentanol. Cyclopentanol. Jadi maksudnya cyclopentanol lah depan. Nak prepare cyclopentane. Kan, kena faham tu. Show how the following compound can be prepared from the starting material given. Maksudnya cyclopentane from cyclopentanol. Cyclopentanol tu starting material. Jadi ini produk dia, ini produk. Sebab dia kata from. Nak prepare cyclopentane daripada cyclopentanol. Ini starting dia. Starting material. Kamu jangan silap faham. Okey, jadi maksudnya cyclopentanol tu duduk depan. Cyclopentanol dulu. Kamu ingat apa? Daripada alkohol nak jadi apa? Lepas itu jadi apa? Mungkin dia bukan one step lah kan. Cyclopentanol, ingat kita ni ajar dia jadi alkin kan. Daripada alkin nanti boleh jadi alkin, dia jadi alkin. Okay. Jadi alkohol kita guna apa? Concentrated. Sama ada concentrated sulfuric acid atau phosphoric acid. Sebab phosphoric acid pula. Phosphoric acid panas. Terjadi alkin, dehydration of alcohol kan. Menyingkirkan air menjadi alkin. Alkin tambah balik, tambah hidrogen. Tambah hidrogen, platinum dapat alkin. Okey, itu cara kita nak tunjukkan. Kita panggil ni synthesis route lah, dia panggil synthesis route. Macam mana kita nak dapatkan sesuatu. Kita kena guna apa reagent. Dia bukan buat equation ni, dia buat synthesis route. Itu untuk A, B pula. Okay, B pun sama, from kan, nampak tu. Question 10, B. Kan dia buat C ni ada Cl. Kamu tahu dah dia apa ni, dalam dihalide ni ada dalam alkin. From alkohol. Jadi alkohol kena jadi alkin dululah. 4 karbon sama 4 karbon kan. Jadi start dengan alkohol. CH3, CH2, C ada OH, dia ada H, CH3. Alkohol jadi alkin. Alkin yang double bond di tengah. Dengan double bond di hujung tak dapat dihalide karbon 2 dan 3 yang jadi ClCl. Jadi alkohol jadi alkin, hak yang major lah. Double bond di tengah jadi major, alkin. CH3, CH. Bila H dengan OH hilang. 1, 2, 3, 4, CH3. Kan H ni dengan OH ni. Dapat double bond antara dua karbon tu. Double bond tengah. Okay, bila dia dah, jadi dia guna apa tadi?
Kita boleh guna concentrated sulfuric acid pula. Concentrated, dia guna acid lah, dehydration of alcohol. Concentrated sulfuric acid, panas. Panas, dapat alkin dan air, tapi tak payah tunjuklah air tu. So kemudian kita tunjuk lagi seterusnya, kita nak dapat dihalide tu kena campur dengan klorin, dengan inert solvent, dichloromethane. Sebab nak CH kan. So nanti CH3, CH, dapat Cl duduk sini. Cl duduk sini. H ni ada CH3. Macam tu. So, jadi dia 2 steps lah. 2 step. Ada concentrated sulfuric acid panas dengan klorin dichloromethane. Selalunya markah dia macam tu lah. Yang ni dapat, markah akan diberi macam ni. Reagent ni dapat 1 markah. Produk ni ada alkin, produk tengah tu. Sebab reaktan dengan produk dia dah bagi ya. Jadi yang hak tengah tu dapat markah lah. Dan reagent tu dapat 3 markah. Macam tu Okey, jadi tu 10B, number 11, last one. Kita tengok last one, 11. Okey, 11. Question is, a compound Q. Okey, sekarang ni dia macam dia buat macam apa ni, the story sikit. Jadi kamu kena buat rakaran dulu lah. Dan clue yang dia bagi tu kita catat. Baca sambil catat. Okey, Q ni is a primary alcohol. Catatkan Q. C3H8O primary alcohol. 3 carbon je primary alcohol. Duduk ujung lah. Primary alcohol when Q treated with, dia kata concentrated sulfuric acid, dehydration of alcohol. R is obtained. So R ni adalah alkin lah, carbon-carbon double bond. A compound S is formed when R is treated. Okay, R pula kalau kita treated dengan HCl. Kok Markovnikov ke? Form S. Draw structure of RST. QRST. Okay. Okay, jadi kalau kata primary alcohol, 3 karbon saja, senang sangatlah. 3 karbon, kita kena buat 3 karbon macam tu je lah, apa lagi kan. OH duduk karbon nombor 1 lah supaya dia jadi primary. Macam tu, nanti bila jadi alkin, ada tempat lain dah, sama ada belah situ belah sini. Dia jadi bukan masuk, Cl akan masuk sini lah. Macam tu je. So kita penuhkan dengan hidrogen. Ni H ada 2, 2, 3, 4 kan. Ni H2, ni H3. Ni H2, 1, 2, ni H1, ni H3. Ni H ada 2, 2, 3, 4 kan. H ada 1, H ada 3. Okey, itu structure dia Q, R dengan S. Okey. Dah azan, kita berhenti dah. Assalamualaikum. Soalan pun dah habis kan.